Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung pengajian fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama ataupun tokoh kontemporari dalam mazhab Syafi'i. Tokoh mazhab Syafi'i pada zaman ini, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Bugha, dan lain-lain. Yang mana pada malam ni kita akan sambung pengajian yang lepas, yang mana dalam pengajian yang lepas kita telah menyentuh makruh tahrim dengan makruh tanzih, kan? Kita ulang sikit apa yang telah kita ceritakan dalam kuliah-kuliah kita yang lalu. Dalam mazhab Syafi'i boleh dikatakan bahawa kebiasaannya kita lebih banyak menggunakan istilah makruh tanzih. Makruh tahrim dia lebih popular dalam mazhab Hanafi. Dalam pengajian yang lalu kita telah cerita pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan makruh tahrim dengan makruh tanzih. Baik, jadi pada malam ni kita sambung perkara yang ke-11, betul tak? Betul tak? Perkara yang ke-11 iaitu tunai, kan? Tunai, qada dengan i'adah. Bila disebut tunai, apakah yang dimaksudkan dengan ibadat yang dilaksanakan secara tunai? Apa dia ibadat yang dilaksanakan secara qada? Qada ni bahasa Arab. Kita dalam bahasa Melayu kita sebut ganti, kan? Kita ganti. Yang ketiganya kita akan sentuh malam ni tentang i'adah, kan? I'adah ni maknanya kita ulang balik benda yang telah kita buat. Orang matan tinggi B sebut repeat. Orang matan tinggi B dia speaking, so dia sebut repeat. Kita ulang balik. I'adah itu. Jadi malam ni kita akan cuba sentuh sedikit berkenaan dengan istilah-istilah macam ni, dengan beberapa contoh yang mudah, yang straightforward untuk kita boleh faham. Sebab kita ni masih lagi muqaddimah, tuan-tuan, kita belum masuk lagi ibadat-ibadat secara detail. Kita lebih kepada nak berkenalan dengan istilah yang ada dalam fiqh, terutamanya fiqh mazhab Syafi'i. Cuma sekali-sekala saya selang-seli dengan perbahasan ulama-ulama di luar mazhab Syafi'i. Baik, apa yang dikatakan sebagai tunai, kan? Tunai dalam kitab kita yang kita mengaji malam ni, dia kata tunai iaitu ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak.
itu tunai. Kalau yang kita duk mengaji dulu-dulu kan usalli kan solat az-zuhri kan, sembahyang zuhur 4 rakaat, arba'a rakaatin kan, 4 rakaatin adaan tu tunai kan, adaan tu tunai. Jadi tunai ni apa dia? So dia kata tunai itu ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Mudah aja kan, kita boleh faham yang ni. Contoh dia bagi apa dia? Berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan dan sembahyang zuhur dalam waktunya yang telah ditetapkan. Mudah faham kan? Hak tu hak mudah. Kita pergi sikit, hak susah sikit. Apa dia hak susah sikit? Bila kita kata sembahyang zuhur pada waktu yang telah ditetapkan, ni saya nak flashback supaya tuan-tuan ingat intro yang kita mula-mula kita mengaji dulu. Bila kita kata sembahyang zuhur dalam waktu yang telah ditetapkan, maksud dia kita sembahyang zuhur bila masuk waktu. Katalah sekarang ni pukul berapa? 1:05 kan, 1:05. Maknanya kalau kita sembahyang pukul 1:04 tidak sah. Tidak sah, tak boleh pun kan. Kalau sengaja haram lah, kalau sengaja kan tidak sah. Yang sahnya bila kita bila dia masuk 1:05 itulah kita sembahyang kan. Selepas tu maka itu yang dikatakan tunai, sebab sembahyang dalam waktu. Yang tu saya rasa kita boleh faham. Tapi yang paling hujung, bila yang dikatakan paling hujung, asar masuk katalah 4:25 kan, 4:30 lah senang, kita sebut 4:30 kan. Asar masuk 4:30. Sekarang kita sembahyang 4:27 kan, tinggal 1 atau 2 minit lagi, beberapa minit lagi, tiba-tiba rakaat yang ketiga tu azan sembahyang asar, azan waktu asar. Itu disebut tunai ataupun qada? Siapa ikut kuliah daripada awal dia tahu. Siapa ikut kuliah tengah-tengah dia tak tahu. Ataupun siapa yang betul-betul mengaji mazhab Syafi'i dia tahu apa jawapan dia. Macam mana? Tunai. Sebab apa tunai? Sebab sebab dia dah dapat 1 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, yang ni kalau tuan-tuan nak mengaji secara detail, kalau dalam mazhab Syafi'i contohnya disebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni tokoh mazhab Syafi'i zaman sekarang lah. Antaranya dalam ramai-ramai tu, antaranya ialah Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia bawa nas-nas dan perbahasan di kalangan para ulama nak tentukan hak paling ujung tu bila yang dikatakan tunai. Maka kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ialah kalau kita sempat 1 rakaat yang sempurna kan, 1 rakaat yang sempurna, mana tuan-tuan lepas tuan-tuan rokok, lepas tuan-tuan sujud, duduk antara 2 sujud, dan tuan-tuan bangun untuk rakaat yang kedua, baru masuk waktu asar, maka yang tu dikira tunai. Dan tuan-tuan tidak dikira berdosa kalau tuan-tuan sengaja sembahyang tapi sempat lagi 1 rakaat. Nampak tak? Itu yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagai pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Tapi kalau tuan-tuan tengok takwim yang dikeluarkan oleh pejabat mufti dalam negara kita, saya perhatikan beberapa pejabat mufti di beberapa negeri, dia tulis nota kecil dekat bawah. Nota kecil dekat bawah, dia suruh kita elak daripada sembahyang 2 minit terakhir. 2 minit terakhir. Katalah asar masuk 4:30, dia kata hendaklah mengelak daripada sembahyang pukul 4:28, selepas 4:28. Sebab tu dia kata adalah waktu ralat. Waktu ralat. Kemungkinan dah masuk dengan tak masuk tu dia ada zon. Kan, dia ada sangkaan-sangkaan dan dia ada syubhah. Itu antara, kalau tuan-tuan boleh tengok nota dekat bawah di setengah-setengah negeri. Jadi poinnya ialah tuan-tuan dapat 1 rakaat
Walaupun lagi 3 rakaat tuan-tuan sembahyang dalam waktu asar sekalipun, hak tu dia tak kira qada, hak tu dia kira tunai. Nampak kan? Kemudian Dr. Wahab Az-Zuhaili dia bawa pendapat lain daripada di kalangan ulama Hanabilah, maknanya mazhab Hambali, yang setengahnya berpegang kepada pendapat bahawa memadai dengan takbiratul ihram. Kalau tuan-tuan dapat takbiratul ihram dalam waktunya, dalam waktu zuhur, walaupun baca Fatihah tu dah dalam waktu asar sekalipun, maka itu dikira sebagai tunai. Dikira sebagai, hak kita sebut tu adaan. Boleh nampak kan? Jadi yang dikatakan kita dapat sembahyang secara tunai itu bukan ikut logik kita. Bab agama ni kita tak boleh pakai logik kita kata, oh mana boleh. Dah 1 rakaat dengan 3 rakaat, takkan 1 rakaat menang, takkan dikira 1 rakaat dah. Kita tak kira logik dalam bab agama. Dalam bab agama kita kira dalil, kita kira nas, dan kita kira qaul fuqaha, pendapat ulama. Maka pendapat ulama yang dibawa oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia kata tunai itu adalah apabila kita dapat 1 rakaat, itu tunai. Jadi kalau ikut pendapat jumhur ulama, tuan-tuan tak dapat 1 rakaat, itu dikira qada. Boleh ya? Baik. Sekarang kita masuk apa yang dimaksudkan dengan qada. Qada ialah ibadat wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Bila kita dah habis waktu tu, kita baru buat ibadat tu, maka ia dikira sebagai qada. Contoh dia bagi, iaitu orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya, atau sembahyang zuhur di luar waktu yang ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkannya, itu qada. Jadi saya rasa very straightforward, kita boleh faham. Apa hukum qada dalam mazhab Syafi'i? Dia kata qada adalah wajib dalam mazhab Syafi'i, sama ada ibadat tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur atau sebaliknya. Mana kita tak sengaja ataupun kita sengaja, maka dia kata wajib. Cuma perbezaan keduanya, yakni perbezaan antara ada keuzuran, ada excuse ataupun tidak ada excuse, dia kata ialah dikenakan dosa, dan yang ditinggalkan dengan sebab uzur tidak dikenakan dosa. Siapa yang tidak ada keuzuran, siapa yang tidak ada excuse, maka dia berdosa. Itu beza dalam mazhab Syafi'i. Dan dia kata kalau ditinggalkan dengan sebab ada excuse, ada keuzuran, maka yang tu tidak dikira sebagai berdosa. Yang ni kita boleh faham lah. Yang ni kita dah duduk mengaji, dah biasa kita sentuh hal ni. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Apa Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 185? Allah Ta'ala kata, faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Oleh itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksud ayat ni apa dia? Dia kata, iaitu sesiapa yang berbuka kerana sakit ataupun kerana bermusafir, maka dia wajib qada puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain selepas daripada Ramadan. Bila kita tidak qada dan kita lepas satu lagi Ramadan, kena apa? Fidyah. Kan? Betul? Kena fidyah kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok fatwa negeri Selangor sekarang, dalam fatwa negeri Selangor dia dah tak pakai qaul dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan buka website
Selangor, nanti tuan-tuan tengok kiraan fidyah tu dia tak masuk, kiraan untuk fidyah tu dia tak dia tidak dikenakan fidyah yang berganda. Tidak dikenakan fidyah yang berganda. Maknanya di Selangor dia telah menguatkuasakan satu fatwa yang mana dia tak ikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang tu bergantung kepada negeri lah. Kalau Penang kita pakai fidyah yang berganda. Kalau di Penang. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, dia kata yang dikatakan qada itu ialah apabila dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Cuma bila kita qada tu dia ada cara dia. Kan dia ada cara dia bila kita qada. Contoh, bila kita sembahyang sunat subuh. Tiba-tiba hari tu kita tak dapat sembahyang sunat subuh sebab kita sampai dekat masjid, tengok imam dah sembahyang. Jadi kita tak sempat sembahyang sunat subuh. Bila kita nak qada, ada dua pilihan dan dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, selesai sembahyang fardu tak payah tunggu dah. Lepas selesai sembahyang fardu, walaupun masih dalam waktu subuh dan belum terbit matahari lagi, belum habis waktu syuruk, kita boleh sembahyang terus. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tunggu sampai masuk waktu duha. Kan? Tunggu sampai masuk waktu duha. Dan ramai ulama dia memilih pendapat yang kedua sebab dia kata untuk mengelak daripada yang kita panggil sebagai khilaf. Kan? Khurujul khilaf mustahab. Kan? Lebih baik kita adalah disukai, lebih baik dianjurkan untuk kita ni kalau boleh kita elak daripada benda-benda khilaf. Jadi lebih baiknya tunggu selepas habis waktu subuh, masuk waktu duha. Contohnya masuk pukul 8, masa tu 8 pagi ke 9 pagi ke, kita sembahyang qada sembahyang sunat subuh yang kita tak sempat tadi. Itu yang dikatakan qada, sembahyang sunat subuh yang kita tak sempat. Baik, jadi qada ni dia ada beberapa dia ada beberapa cara lah kan. Itu yang kita boleh bagi satu dua contoh untuk makluman kita semua. Ya. Semua boleh. Sembahyang sunat ni kalau tuan-tuan nak qada, hak mana tuan-tuan terlepas boleh. Kan? Cuma bagi orang yang biasa, kan, bagi orang yang biasa buat sembahyang tu, dan kebiasaannya kita biasalah kan. Kita dah biasa buat sembahyang sunat tu, kita tak sempat, kita qada. Kan? Benda-benda sunat kita boleh qada. Bukan hanya benda wajib saja boleh qada. Benda sunat pun kita boleh qada. Boleh? Boleh? Boleh. Mana-mana sembahyang sunat sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kan? Qabliyah ataupun ba'diyah. Qabliyah tu maknanya sembahyang sunat sebelum. Kan? Ba'diyah tu maksudnya sembahyang sunat selepas. Jadi kita tak sempat mana-mana sembahyang sunat yang kita biasa buat tapi kita tak sempat hari itu, maka kita nak qada. Qada tu tuan-tuan boleh buat pada bila-bila masa yang senang bagi tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak segerakan ataupun tuan-tuan nak kemudiankan. Nanti kita akan masuk tajuk berkenaan dengan qada ni, kan. Nanti kita akan masuk tajuk berkenaan dengan qada. Cuma secara ringkasnya tuan-tuan, sembahyang subuh sekalipun, kan, sembahyang subuh wajib ni, fardu. Kan. Ulama berbeza kepada dua pendapat. Ulama berbeza pendapat kepada dua. Qaul yang pertama, dia kata hendaklah disegerakan sembahyang fardu subuh yang kita tertidur sebagai contoh. Kan kita tertidur, kita sedar-sedar pukul 8 pagi. Kita wajib segerakan. Mana pergi ambil air sembahyang, buat wajib je, hak perlu. Lepas tu sembahyang terus. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat minoriti ulama kata boleh tangguh. Iaitu kita boleh postpone. Kita cari waktu yang selesa bagi kita. Maksudnya kalau tuan-tuan rasa lapar ke, tuan-tuan nak makan dulu ke, tuan-tuan rasa tak sedap, tak mandi, nak mandi dulu, nak sabun, shampoo apa semua, boleh. Tapi itu pendapat minoriti. Jumhur ulama kata tak, wajib segerakan.
Buat yang perlu saja, basuh-basuh muka, buang hak mana kotor, hak mana najis, terus sembahyang. Itu pendapat jumhur ulama. Tuan-tuan tak boleh nak mandi, shampoo, nak berendam, main kolam tu tak boleh. Itu pendapat jumhur ulama. Nanti bila kita masuk tajuk tu, kita akan cerita lebih detail lah bagaimana ulama berbeza pendapat dalam masalah nak segerakan ataupun kita nak tangguh. Tapi pendapat minoriti pun bukan kata tidak kuat. Pendapat minoriti pun kuat sebab dia berpandukan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab bila Nabi sedar daripada tidur, Nabi tak sembahyang terus. Nabi teruskan perjalanan cari tempat lain. Itu menunjukkan bahawa dibolehkan kita bagi penangguhan. Bukan kata kena sembahyang terus pada masa itu. Tapi kita akan tengok nanti perbahasan di kalangan para ulama. Kenapa ada dua pendapat, sama ada kita wajib segerakan tanpa penangguhan ataupun kita dibenarkan untuk menangguhkan, untuk mencari tempat ataupun waktu yang lebih selesa bagi kita. Boleh Baik. Contoh kita tengok bila dibicarakan tentang qada, kan? Tentang qada. Macam mana yang dikatakan tentang qada? Baik, kita dah tahu bahawa sembahyang ni memang dia ada waktu dia. Dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ini tambahan daripada tambahan selain daripada apa yang ada dalam kitab kita. Baik, surah An-Nisa ayat 103. Dia kata sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan bagi orang beriman. Kitaban mawquta, mana waktu dia tu telah ditetapkan. Waktu telah ditetapkan, tuan-tuan, kita tahu 5 sembahyang fardu. Subuh waktu dia macam mana sampailah kepada isyak. Itu satu. Yang kedua, maksud waktu yang ditentukan ini ialah sembahyang jamak. Jamak Zuhur dengan Asar, takdim macam mana, takhir macam mana. Itu pun kitaban mawquta. Lepas tu Maghrib dengan Isyak, takdim macam mana, takhir macam mana. Itu pun kitaban mawquta. Dia ada waktu dia. Cuma ada orang tanya, sekarang ni kita musafir. Tuan-tuan dari Penang, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, pergi rumah anak. Pasal apa? Dapat cucu. Bila tuan-tuan bermusafir, tiba-tiba tuan-tuan tertinggal semayang. Tuan-tuan tertinggal semayang. Bila nak qada tu adakah mesti tamam? Tamam maknanya lengkap, 4 rakaat tanpa jamak, tanpa qasar, ataupun oleh kerana tuan-tuan bermusafir, tuan-tuan boleh jamak dan qasar. Sebab sembahyang hak tuan-tuan tinggal tu ialah sembahyang jamak dan qasar yang tuan-tuan diberi rukhsah kan untuk jamak dan qasar. Hak ni tuan-tuan bagi masalah yang macam ni, maka ulama mengatakan bahawa hendaklah dia qada sebagaimana yang dia tertinggal tu. Sebab dia dalam keadaan yang sama. Masa dia tertinggal sembahyang tu, dia dalam keadaan musafir. Sekarang dia nak ganti pun dia dalam keadaan musafir. Maknanya kalau 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, maka dia qada 2 rakaat juga. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tertinggal sembahyang dekat Palabatah. Tak ingat Maghrib dengan Isyak tak sembahyang. Punya seronok dapat tahu cucu. Cucu lahir ke dunia punya seronok ni terlupa nak sembahyang Maghrib dengan Isyak. Tahu bila? Tahu bila dah sampai rumah anak ataupun ke hospital. Bila sampai ke hospital tu baru teringat semalam tak sembahyang Maghrib dengan Isyak. Baru teringat. Agak-agak hak lagu ni pernah berlaku dekat tuan-tuan. Oh, kepala batas ni bagus ya. Tak ada. Oh, ni semua tak pernah tinggal sembahyang. Saya pernah, tuan-tuan. Tapi tidaklah 2. Tidaklah Maghrib dengan Isyak. Selalu kena Isyak. Sebab Isyak kita selalu sembahyang berjemaah. Isyak kita selalu kuliah, kan? Sembahyang berjemaah ramai-ramai. Bila jadual tu dia pusing, dia berubah sikit, dia terlupa. Ada apa-apa, kita skip sembahyang Isyak tu, kita ingat kita nak sembahyang lepas pukul 10 ke pukul 11. Kalau kita dah ingat kita sembahyang dah.
Semayang subuh esok tu baru teringat isyak tak semayang lagi. Pernah berlaku. Saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Jadi contoh, tuan-tuan terlupa semayang maghrib dengan isyak. 3 rakaat dengan 4 rakaat. 7 semua. Sampai ke hospital di Kuala Lumpur tu baru teringat maghrib dengan isyak di kepala batas ni tak semayang. Pasal seronok sangat dapat tahu cucu ni punya seronok, kalut-kalut duduk cari tiket kapal terbang apa semua, terlupa nak semayang maghrib dengan isyak. Teringat masa dah sampai Kuala Lumpur. Sekarang timbul soalan, masa di Kuala Lumpur kita musafir, sekarang kita nak qada semayang yang masa kita bermastautin di kepala batas. Kalau mastautin kena semayang 3 dengan 4. Tamam. Semayang lengkap. 3 dengan 4. Sekarang kita duduk di Kuala Lumpur, kita musafir. Boleh tak kita nak jamak? Kan? Jadi hak isyak tu tak apalah kata jamak pun, maghrib 3 rakaat, tapi isyak tu kita ringkas buat 2. Boleh ke tak boleh? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Atas tuan-tuan jangan salahkan saya. Saya cerita je dulu, nanti kita pergi detail. Bila masuk tajuk bab semayang ni, kita pergi detail. Baik, cara ringkasnya tuan-tuan sekalian, pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama. Pendapat majoriti ulama kata wajib qada sebagaimana semayang asal yang kita tertinggal tu. Mana kalau kita tertinggal isyak yang 4 rakaat, tak boleh qasar. Walaupun masa kita qada, kita tengah musafir. Faham kan? Yang maghrib tak timbul sebab maghrib memang 3 rakaat yang isyak tu. Itu pendapat jumhur. Dia kata tak boleh. Dia kata kena tengok semayang yang asal. Tapi pendapat yang kedua kata bila kita qada, dan ketika kita qada tu kita diberi rukhsah. Semayang fardu hak biasa pun kita diberi rukhsah, maka qada pun kita diberi rukhsah. Rukhsah tu sebab apa? Kelonggaran, keringanan tu sebab apa? Sebab kita musafir. Maka bila kita musafir, tak kira adaan ke qadaan, tak kira. Bila kita adaan pun kita diberi rukhsah untuk 2 rakaat, maka qadaan pun diberi rukhsah untuk kita 2 rakaat juga, buat qasar juga. Siapa yang pegang pendapat yang kedua ni, dia musafirlah banyak-banyak. Masa musafir qada cepat-cepat. Boleh dua syok, cepat habis sikit. Kan? Cepat habis sikit. Itu pendapat yang kedua. Tapi jumhur dia kata tengok yang asal. Itu pengenalan lah. Nanti kita akan masuk tajuk tu. Itu pengenalan berkenaan dengan perbezaan bila kita mengaji dalam fiqh muqarran, fiqh perbandingan, macam mana ulama berbeza pendapat tentang sesuatu isu berkaitan dengan semayang qada, kan. Baik. Untuk malam ni kita baca yang ni dulu tuan-tuan. Baik, kita baca yang ni dulu sebagai pengenalan untuk malam ni. Baik, dia kata apa? Maka bila kita tahu dah semayang tu dia ada waktu dia, kan, kitaban mawquta. Sekarang dia kata pelaksanaan semayang wajib ni ada 4. Ni tambahan. Apa ni yang ni tak ada dalam kitab kita ni. Dia kata pelaksanaan semayang wajib ni ada 4. Satu dia kata ada adaan lah yang kita sebut adaan tu. Qada, kan, qadaan tu. Yang ketiganya i'adah, kan, dan dijamak. Maka dia kata ada 3. Satu, melaksanakan sembahyang pada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah cara mengerjakan sembahyang dalam keadaan yang biasa, sebagaimana jadual sembahyang yang telah dimaklumi bersama. Yang ini biasalah. Qada ataupun qadaan tu ialah melaksanakan sembahyang selepas daripada batas waktu yang ditetapkan, dan ia hanya boleh dikerjakan dalam keadaan tertentu. I'adah dia kata mengulangi sembahyang wajib kerana sembahyang sebelumnya dikira batal dengan sebab tertentu tapi masih dalam waktu sembahyang. Misalnya orang yang sembahyang zuhur tanpa bersuci kerana lupa, kemudian dia mengulangi sembahyang tersebut sebelum waktu zuhur selesai. Itu pun i'adah juga. I'adah ni ada banyak. Tapi kita bagi beberapa contoh. Satu, kita cerita qada yang saya sebut tadi pasal Nabi cerita yang pasal Nabi dia tertidur, kan. Baik. Bagi siapa-siapa yang tidak sengaja meninggalkan solat, dia tak sengaja. Contohnya dia tidur.
ataupun dia terlupa, macam yang saya sebut tadi, kita biasa sembahyang awal, hari tu kita sembahyang lewat, dengan sebab di luar daripada kebiasaan kita, kita terlupa, kita memang tak sengaja. Jadi bila kita sedar selepas waktu dah habis, maka dalam keadaan ini diwajibkan untuk dia dengan cepat, dengan segera melaksanakan sembahyang selepas sedar. Dalilnya adalah berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi kata apa? Nabi kata, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa semayang. Siapa yang semayang dia terlupa, au nama anha, ataupun dia tertidur, kan, menyebabkan dia tak semayang, dia terlepas waktu semayang, fakafaratuha, maka kafarah untuk itu, nak tebus kesilapan tadi, apa dia? An yusalliyaha idza zakaraha, maka hendaklah dia sembahyang bila dia ingat. Jadi dia kena sembahyang bila dia ingat tu. Ulama berbeza pendapat, sembahyang tu wajib segera tanpa tangguh atau boleh diberikan penangguhan. Yang tu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, dalam hadis yang lain dia kata Nabi SAW pernah sekali dalam perjalanan bersama-sama dengan para sahabat. Pada waktu malam, dah tiba waktu malam, waktu tidur. Jadi Nabi pun tidur bersama-sama dengan para sahabat berehat. Tiba-tiba sedar-sedar dah habis subuh. Dah habis subuh. Jadi siapa yang biasa tidur, tiba-tiba sedar-sedar subuh dah habis, jangan risau, sebab Nabi pun terlepas subuh juga. Lagu tu ke? Dah. Sekali-sekala okey lah, kan? Sekali-sekala terlepas subuh, okey lah, nampak tak sengaja. Tapi kalau tiap-tiap hari terlepas subuh, tu tak boleh bagi contoh Nabi. Tak boleh bagi contoh Nabi. Contoh Nabi ni sekali-sekala, kan? Jarang-jarang sekali, letih sangat, apa ke apa, yang tu okey. Sebab yang tu pun berlaku pada Nabi. Ni kalau setiap kali hari cuti, Sabtu Ahad mesti miss subuh. Ni dah. Ni tak masuk. Kan? Ni tak masuk. Kan? Baik. Tapi nak ceritanya ialah dia pernah berlaku kepada Nabi SAW. Kan? Maka apa yang berlaku? Nabi sedar-sedar ni pasal dah kena cahaya matahari tu, yang Nabi tersedar, semua pakat mengantuk semua. Kan? Letih. Lalu Nabi bangun, tersedar dan tengok-tengok subuh dah habis. Lalu Nabi pun berwuduk dan memerintahkan supaya azan dikumandangkan. Maknanya walaupun subuh dah habis, kita baru sedar, lepas tu kita nak semayang, boleh azan. Nanti terkejut orang, azan apa? Sedar-sedar pukul 10 ada azan, ni azan apa? Kan? Tengoklah, jangan pergi pasang mikrofon pula, dah tidur dalam surau, sedar-sedar pergi azan dekat surau, janganlah, kan? Kena tengok situasi, jangan bagi orang gempar, jangan sampai jadi havoc. Kita azan tak jadi masalah. Jangan kita azan dengan cara yang menyebabkan orang terkejut. Jangan pakai mikrofon ke apa, yang tu jangan. Baik, jadi boleh, dan memang itu sunnah. Kita berwuduk, kita ambil wuduk dan kita azan. Lepas azan, apa yang Nabi buat? Qabliyah dulu. Bukan kata tu semayang wajib, padahal dah terlepas dah. Tak, semayang qabliyah dulu, kemudian iqamat, dan Nabi pun semayang subuh berjemaah. Maka para sahabat pun tanya dekat Nabi, kan? Para sahabat tanya dekat Nabi, apa dia kafarah, penebus untuk kesalahan yang kita lakukan kerana meninggalkan sembahyang? Sahabat tanya, dah tertinggal sembahyang, macam mana? Maka jawab Nabi SAW, Nabi kata, innahu laysa fiyya naum tafrit, innama tafritu ala man la yusalli salata hatta yaji'a waqtu salat al-ukhra, faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha. Sesungguhnya tidur itu tidaklah termasuk dalam arti kata sengaja mensia-siakan sembahyang,
Bukan sengaja nak tinggal semayang, tidur tu. Yang dimaksudkan disebut mensia-siakan solat adalah mereka yang menunda-nunda sembahyang hingga masuk waktu sembahyang yang berikutnya. Siapa yang tidur hingga tertinggal sembahyang, luput waktu sembahyang, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia bangun. Jadi buat terus. Jadi hadis ini tidaklah memasukkan kepada golongan yang sengaja melewat-lewatkan sembahyang. Siapa yang sengaja melewat-lewatkan sembahyang, yang tu tak kira. Ataupun dia sengaja tidur, dia kena sembahyang sepatutnya tapi dia pergi tidur. Kecuali siapa yang teruk sangat, dia memang letih sangat, dia nak tidur, dia suruh isteri dia tolong kejut. Dia kata, abang nak tidur, nak rehat, dia rasa penat sangat. Kalau sembahyang ni melelong, jadi baca pun jadi tersilap. Jadi kata nak tidur sejam, kan, nak bangun pukul 3, ada lagi sejam setengah untuk sembahyang zuhur. Tiba-tiba isteri duk kalut buat kuih kat dapur, terlupa nak kejutkan suami dia. Tu tak apa, kan? Yang tu dia memang tak sengaja. Yang dimaksudkan sebagai orang yang sengaja ni, dia memang suka tidur. Dia bukan ada keperluan apa-apa, dia saja lengah, dia tidurlah apa semua sampai akhirnya hilang waktu, luput waktu. Maka itu termasuk di kalangan orang yang sengaja mensia-siakan sembahyang dia. Baik. Kemudian kita tengok i'adah. Baik. Dalam kitab Fiqh Manhaji kita, dia kata apa? Mengulang, kan? Mengulang ataupun i'adah. I'adah ni bahasa Arab, bahasa kepala batas, repeat, kan? Repeat, kita ulang balik. Mengulang ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang ditetapkan buat kali yang kedua kerana ingin mendapat kelebihan yang banyak. Kan? Tadi contoh yang kita sebut tadi, kalau sembahyang kita batal, kita ulang balik, itu pun i'adah juga. Tapi dalam kitab kita yang ni, dia kata, dia bagi contoh lain, iaitu kita dah buat elok dah yang kali pertama, tapi kali kedua tu kita buat pasal apa? Sebab nak dapat pahala yang lebih banyak. Contoh apa dia? Seseorang yang sembahyang zuhur berseorangan, okay. Dia datang kat surau, tengok tak ada orang. Rupa-rupanya pengurusi tu, imam AJK pergi makan kenduri, seorang pun tak ada datang surau. Dia pun sembahyang seorang. Lepas dia sembahyang, lepas 10-15 minit, barulah datang Tok Bilal apa semua, pakat baru datang. Dia tengok, ada rupa-rupanya, ingat kata ada orang sembahyang. Maka dia pun join lagi sekali sembahyang berjemaah. Hak tu dia panggil dia repeat. Dia ulang balik. Dia i'adah, kan? I'adah, dia ulang balik. Sebab apa dia ulang balik? Kerana dia nak dapat pahala. Hak tadi dapat satu pahala sebab sembahyang seorang. Hak ni dapat pahala 27. Satu riwayat kata 25. Pasal apa? Sebab berjemaah. Hukum dia sunat. Sunat maksud dia apa? Memang digalakkan kita ulang sembahyang. Tapi orang mata tinggi bini ada tak ulang sembahyang? Aku dah sembahyang, nak sembahyang apa pula? Kan? Biasa orang kata lagu tu. Tapi sungguh, ulang sembahyang tu sunat. Sebab tadi dapat satu je, ni dapat 27. Kalau makan pun boleh ulang. Kan? Makan pun boleh ulang, apa masalah? Sembahyang lagilah boleh ulang. Betul tak? Pergi Cameron Highland boleh ulang. Bukan pergi sekali, banyak kali pergi. Pasal apa? Sebab tak puas makan strawberry. Boleh. Main bola boleh ulang banyak kali, boleh repeat. Tengok bola boleh repeat, tengok wayang boleh repeat. Sembahyang lagi-lagilah boleh kita repeat. Bukan setakat boleh, memang dianjurkan untuk kita repeat. Siapa nak buat lah, kan? Bukan kata berdosa tuan-tuan tidak repeat, bukan kata tuan-tuan hina kalau tuan-tuan tidak repeat, tapi nak katanya kalau tuan-tuan repeat dapat pahala, kan? Baik, kita tengok contoh yang ni, tambahan tuan-tuan sekalian, yang kata ulang sembahyang. Baik, yang kata i'adah tu apa dia? Iaitu bila dia kata rujukan di sini ialah sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Bugha. Kita mengaji malam ni lah. Dia kata apa? Dia kata adapun i'adah ialah ketika mana seseorang telah melaksanakan solat fardu, namun kemudian dia melihat ada cacat atau celah dalam kesempurnaan
ataupun dalam tata cara sembahyang, dan selanjutnya dia melaksanakan kembali sembahyang tersebut menurut tata cara yang tidak ada celah ataupun cacat, maka dia boleh ulang balik sembahyang. Contoh, katalah tuan-tuan sembahyang seorang-seorang. Masa sembahyang seorang-seorang tu elektrik tak ada, aircon tak ada, kipas tak ada, hangat, sembahyang pun tak khusyuk. Lepas setengah jam elektrik ada, boleh pasang aircon. Duk teringat tadi sembahyang tak khusyuk dengan berpeluh dengan apa semua. Sembahyang cepat-cepat tak syuk. Nak buat lagi sekali bagi elok. Boleh tak? Sunat. Bukan setakat boleh, sunat. Sebab kita tak puas hati hak kita buat tadi. Nampak tak? Kita diberi peluang untuk repair ibadat yang kita buat yang kita rasa tak puas hati tu. Boleh. Bukan setakat boleh, sunat. Itu yang dikatakan sebagai i'adah. Lagi selain daripada itu, contoh dia kata sembahyang bersendirian, macam tadilah, sembahyang bersendirian lepas tu ada peluang untuk sembahyang berjemaah, maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Contohnya hadis riwayat Imam Tirmizi, kan, maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh berjemaah. Kemudian baginda melihat ada dua lelaki yang tidak solat bersama-sama dengan Nabi. Lantas Nabi bertanya, apa yang menghalang kamu berdua sembahyang bersama dengan kami? Maka dia jawab, ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan solat dalam perjalanan. Dia dah sembahyang dah. Jadi bila dia sampai tempat Nabi, tengok Nabi sembahyang, dia tak sembahyang dengan Nabi. Alasan dia sebab dia dah sembahyang dah dalam perjalanan. Lalu Nabi kata, kenapa tidak sembahyang sekali? Nabi kata, jikalau kamu sudah solat dalam perjalanan, kemudian menemui masjid yang di dalamnya ada jemaah solat, maka solatlah bersama mereka, kerana yang demikian itu sunnah untuk kamu lakukan. Maknanya boleh, kan? Dan disunatkan. Tapi kalau kita dalam perjalanan, kita nak cepat dan kita tak mau semayang dengan masjid, memang rukhsah pun diberikan kelonggaran. Kan, kita nak cepat, kita dalam perjalanan, saya pun biasa buat, kita nak cepat. Kan, walaupun kita boleh tunggu, tapi bila kita tunggu, kita akan lambat setengah jam sebab nak tunggu sembahyang berjemaah. Kita dalam perjalanan, kita nak cepat, maka itu rukhsah. Kan, itu ada satu kelonggaran. Tapi bagi siapa-siapa yang tidak kalut, dan dia ada masa, kan, maka sunat untuk dia sembahyang berjemaah sekali. Itu pahala dia itu lebih. Kan, itu pahala dia adalah diberikan lebih daripada apa yang dia buat kalau dia sembahyang secara bersendirian sewaktu dia bermusafir. Baik. Kita tambah sikit tuan-tuan. Ada soalan dalam fatwa, dia kata, ini disebut dalam kitab Al-Mughni, kita qada sembahyang pada waktu yang terlarang, macam yang kita sebut tadi. Kan, sembahyang subuh, waktu sembahyang subuh belum habis, belum masuk waktu duha, kan, atau waktu sembahyang asar, lepas sembahyang asar kita qada sembahyang, itu waktu yang terlarang. Jadi ada beberapa waktu yang terlarang untuk solat. Contohnya ketika matahari terbit atau matahari tenggelam. Jadi ketika ada orang yang dia tertidur, kan, dia terlepas waktu sembahyang subuh dan dia bangun ketika matahari terbit, ataupun sembahyang asar dia bangun ketika maghrib, ketika dekat maghrib tu matahari terbenam tu, bolehkah dia qada? Maka dia sebut dalam kitab Al-Mughni, dia kata jikalau seseorang Islam itu dia ada keuzuran, seperti dia tertidur atau dia lupa sehingga dia tak sembahyang pada waktunya, maka wajib dia qada sembahyang ketika sudah dia sedar, walaupun pada waktu yang terlarang. Cerita dia sama macam sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dia tak terikat dengan waktu terlarang. Tuan-tuan masuk, tuan sembahyang. Dia macam tu, kan? Jadi walaupun pada waktu itu waktu yang terlarang, mengikut pendapat jumhur ulama, dan ini disebut dalam kitab disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni ni kitab mazhab Hanbali, Imam Ibn Qudamah ulama mazhab Hanbali. Dia kata sembahyang, bila teringat, bila tahu tu kita terus sembahyang. Itu contoh qada bagi sembahyang yang kita terlepas kerana kita uzur, ada keuzuran, seperti tertidur ataupun kita terlupa.
Ataupun satu lagi contoh, kan, orang yang terlupa sembahyang, kan, orang yang terlupa sembahyang, dia teringat selepas dah selesai beberapa waktu sembahyang, macam yang saya sebut tadi lah, kan, dah beberapa hari baru teringat balik selepas berlalunya beberapa waktu sembahyang, maka wajib dia qada sembahyang tersebut dan beberapa sembahyang yang dia tinggalkan. Contohnya, dia terlupa sembahyang zuhur dan dia baru teringat ketika sembahyang maghrib, maka dia wajib qada, kan, sembahyang zuhur dengan asar yang dia tertinggal tu, lepas tu dia sembahyang maghrib. Itu contoh fatwa oleh Imam Malik. Satu lagi contoh qada, iaitu sembahyang kita tidak bersuci. Sebab apa? Sebab kita lupa. Sembahyang tanpa bersuci, sama ada kita tidak berwuduk ataupun tidak tayammum, hukumnya batal. Kita tidak berwuduk, kita tak mandi wajib, kita terlupa, maka hukum dia batal. Kecuali jika dia tidak mampu melakukan keduanya. Kalau dia tak mampu tu cerita lain. Tapi jika ada orang yang sembahyang tanpa berwuduk kerana dia lupa, padahal kebiasaannya dia mampu untuk dia berwuduk, maka sembahyang dia wajib diulang. Sembahyang dia wajib diulang. Dalil dia ialah hadis Bukhari dan Muslim, kan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat kamu dalam keadaan berhadas sehingga dia berwuduk. Maka bila dia tidak berwuduk, sembahyang dia batal. Bila dia teringat, dia wajib qada. Tuan-tuan ingat cerita, saya tak ingat ke saya cerita kat sini ke dekat mana, berlaku pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, yang mana khalifah pada masa tu diberitahu ada orang pergi pukul tu imam. Ada orang pergi pukul tu imam. Dekat Kepala Batas ni ada tu imam kena pukul. Pasal apa dia pukul tu imam? Sebab tu imam tu sembahyang lama sangat. Dibuat laporan kepada khalifah. Khalifah panggil lelaki tu. Dia tanya, betul tak kamu pergi pukul tu imam? Dia kata betul. Khalifah tanya, pasal apa kamu pukul tu imam? Dia kata, dia dalam perjalanan musafir, dia ada urusan. Dia sampai satu masjid. Dia sampai masjid ni, tu imam sembahyang subuh. Dia pun berhenti sembahyang subuh dengan tu imam. Dan dia kata tu imam tu rakaat pertama dia baca surah Baqarah. Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Surah Baqarah ni 200 berapa ayat? Kan? 200 lebih kan? Tuan-tuan baca surah Baqarah daripada masuk waktu subuh, agak-agak habis bila? 2 jam. Kalau cara saya baca lah, saya tak tahu lah tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dengan saya lebih kurang je. Kalau cara saya baca surah Baqarah, start daripada masuk subuh, katalah pukul 6, subuh habis 7 lebih tu, memang Baqarah tak habis lagi, kalau cara saya baca lah. Dan saya rasa tuan-tuan pun lebih kurang saya juga. Cuma orang Arab ni dia lebih fasih, dia fluent, dia mungkin laju baca. Jadi dia kata dekat khalifah, rakaat pertama dia baca surah Baqarah. Dia ingat bila tu imam tu baca surah Baqarah, dia ingat macam kita duk baca surah Baqarah lah. Kita baca surah Baqarah macam mana? 5 ayat hak mula-mula tu kan, page hak mula-mula tu kan, alif lam mim zalikal kitabul la raib, yang tu lepas tu sampai bawah tu habis ya, rukuk. Dia ingat baca lagu tu. Tengok lepas satu muka lepas satu muka sampai habis surah Baqarah, dia kata. Lepas tu habis surah Baqarah, masuk rakaat yang kedua, dia baca Ali Imran, kalau saya tak silap. Dia baca Ali Imran, kalau saya tak silap lah dalam kisah tu. Dia kata dia hilang sabak, dia kata. Dia hilang sabak. Dia kata dia akan pergi berjumpa dengan tu imam ni masa dia tengah semayang tu. Dia niat dah nak pergi jumpa tu imam tu. Tu imam ni bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata dia baru nak bangun, nak pergi jumpa tu imam tu, nak marah tu imam pasal apa baca surah Baqarah dengan Ali Imran sembahyang subuh. Tiba-tiba tu imam tu buat pengumuman, dia terlupa ambil wuduk, suruh sembahyang lagi sekali. Suruh sembahyang lagi sekali. Dia kata, aku wahai khalifah, aku tak tahu, aku kata dia kata, aku pukul dia kata.
Memang aku nak marah dekat dia. Tiba-tiba dia buat pengumuman suruh sembahyang lagi sekali. Khalifah kata apa tuan-tuan? Khalifah kata kalau aku bakal katok juga. Khalifah kata kalau aku bakal katok juga tu imam tu. Ini cerita. Kan? Cerita tu imam jenis dia tak timbang orang kat belakang. Lepas tu dia terlupa wuduk. Jadi bila terlupa wuduk, bila sedar kita terlupa wuduk, memang kena ulang balik. Kita tak boleh kata, oh tu hak terlupa tak apa. Tak. Bila kita teringat, kita terlupa, kena ambil wuduk, qada. Wajib qada. Dan dalam fatwa yang lain pun disebut juga lebih kurang sama tuan-tuan. Orang yang sembahyang tanpa wuduk sebab lupa. Kemudian dia baru teringat. Walaupun dah habis waktu sembahyang, dia wajib berwuduk semula. Dan wajib i'adah sembahyang dia. Wajib ulang balik. Tapi dia tak berdosa. Itu kita tahu dah, dia tak berdosa. Selama mana dia lakukan itu dengan cara terlupa, dia tak sengaja, tak apa kan? Sebab berdasarkan hadis yang Nabi kata Allah Ta'ala ampun kesalahan umatku selama mana dia tu sebab dia keliru, dia tersilap ataupun dia lupa ataupun dia dipaksa. Jadi sidang hadirin mukminin setakat itu, mudah-mudahan kita boleh faham tajuk kita ini, dan insya-Allah kita akan sambung, barulah kita masuk bab yang pertama, kan, betul tak? Bab bersuci, taharah, dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.